Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini Ustaz akan mengajar tajuk dia kata hubung. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita baca dulu doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'nika ya arhamar Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Kalau siapa yang ada buku teks bahasa Melayu boleh buka muka surat 32. Kalau siapa yang tak ada, boleh tengok ke depan Ustaz tunjukkan. Sementara tu bolehlah baca kata hubung. Okey, tengok kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Ayat majmuk tahu tak ayat majmuk ni apa? Tahu. Okey, siapa yang tak ada boleh tengok ke depan . Okey, kata hubung. Okey, sebelum tu kita baca dulu lah teks ni. Kita baca sama-sama mengikut intonasi dan nada yang sesuai. Okey, tajuk dia cegah lalat. Okey, cegah lalat. Manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat boleh membawa penyakit. Lalat gemar menghurung kawasan kotor lalu hinggap di atas makanan. Adakah terdapat cara lain untuk menghindari lalat, Ibu? Ibu kepala siapa? Untuk menghindari lalat semasa menjamu selera, nyalakan sebatang atau 2 batang lilin. Anak dia tanya, mengapakah kita perlu menyalakan lilin untuk menghalau lalat? Lalat tidak akan menghurung makanan dan lalat tidak akan menghurung makanan kerana tidak tahan dengan haba panas daripada lilin tersebut. Kita juga perlu menutup makanan dengan tudung salji atau menyimpan makanan di dalam almari. Kita info bahasa. Apa itu kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Okey, kata hubung ni perkataan untuk menghubungkan dua binaan ayat ataupun lebih untuk membentuk ayat majmuk. Antara contoh kata hubung ialah dan, atau, lalu, yang, bahawa, untuk, hingga, kerana, kalau. Ini antara contoh. Ini semua ni adalah kata hubung. Kata hubung yang selalu digunakan dalam ayat. Contoh dia, manusia perlu berwaspada dengan lalat
Lalat boleh membawa penyakit. Tengok. Jadi untuk menggabungkan dua ayat ini menjadi satu, kita gunakan kata hubung dan kata hubung yang sesuai adalah kerana. Jadinya manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat boleh membawa penyakit. Okey, tengok tadi. Ini ayat yang pertama, ini ayat yang kedua. Kat sini dia ada dua ayat. Tengok dia titik ada dua ayat. Jadi dua ayat ini kita gabungkan dia menjadi satu ayat majmuk. Jadinya kita tambah kata hubung kerana. Jadinya manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat boleh membawa penyakit. Okey, setakat ini semua okey tak? Semua jelas tak? Anas okey Nas? Faham tak? Okey. Okey, Zakwan okey Zakwan? Okey. Okey, Ilyas okey Ilyas? Ilyas? Izzat Fahri okey Okey, Ustaz tunjukkan video. Apa itu kerana? Macam mana kita nak gunakan kerana? Macam mana kita nak gunakan lalu? Macam mana kita nak gunakan atau? Okey, tengok depan kata hubung. Okey, masuk kata hubung yang macam Ustaz baca tadi. Perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Okey. Kata hubung ni kita gunakan untuk menghubungkan dua ayat, dua atau lebih ayat menjadi satu ayat majmuk. Okey, ini antara contoh kata hubung. Kita ada dan, ada atau, ada lalu, ada yang, bahawa, untuk, hingga, kerana, kalau. Ini antara contoh kata hubung. Kata hubung ada banyak lagi. Ini antara contoh. Okey. Dan atau lalu. Macam mana kita nak gunakan dia? Macam mana ayat yang kita gunakan untuk dan? Okey. Tengok. Dan fungsi dia untuk menggabungkan dua perkataan atau ayat yang mempunyai unsur yang sama. Ini benda yang dia buat benda sama, jadi kita gunakan dan. Contoh ayat kat sini, Azman dan Azrul ialah adik-beradik kembar. Azman ni adik-beradik kembar, Azrul pun adik-beradik kembar. Dua unsur yang sama, dua benda yang sama. Jadi kita gabungkan satu ayat tu. Jadikan satu ayat dan kita gunakan dan. Azman dan Azrul ialah adik-beradik kembar. Contoh yang kedua. Ibu pergi ke pasar dan kakak menyidai kain di ampaian. Okey, dia gabungkan. Ibu pergi ke pasar, kakak menyidai kain di ampaian. Okey, dan tengok atau. Atau kita gunakan untuk menunjukkan pilihan sama ada dua atau lebih. Okey, atau ni bila ada pilihan. Kita gunakan bila ayat berkaitan dengan pilihan, kita gunakan atau. Contoh ayat, kamu boleh ke perpustakaan esok atau lusa. Dia ada pilihan, esok atau lusa. Bila berkaitan dengan pilihan, kita gunakan atau. Kamu boleh ke perpustakaan esok atau lusa. Contoh yang kedua, tebal atau nipis novelnya, Mazli boleh membaca dengan lancar. Tebal atau nipis. Okey, pilihan. Tebal ke nipis. Itu kalau atau. Okey, lalu. Lalu ni kita gunakan bila menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Lalu ni kita gunakan bila benda tu berturut-turut. Contoh dia. Tetamu yang segera bangun lalu beredar itu jiran kami. Dia tetamu tu. Tetamu yang segera bangun. Tetamu tu bangun lalu beredar. Dia buat benda berturut-turut. Mula-mula dia bangun, lepas tu dia beredar. Jadi bila benda berturut-turut kita gunakan lalu. Jadi dia ayatnya, tetamu yang segera bangun lalu beredar itu jiran kami. Contoh yang kedua,
let me melambaikan tangan lalu menutup tingkap itu. Let me ni nama orang. Okay, let me melambaikan tangan lalu menutup tingkap itu. Let me mula-mula dia lambaikan tangan. Lepas dia lambaikan tangan, dia tutup tingkap. Dua benda turut-turut. Jadi gunakan lalu. Okey, yang untuk menghubungkan ayat utama dengan ayat kecil. Ayat utama dan ayat kecil. Contoh ayat dia, Jusang memakai baju yang berwarna jingga. Ayat utama dia memakai baju. Ayat kecil dia berwarna jingga. Budak yang sedang membaca buku cerita itu adik saya. Okey. Ayat utama dia budak membaca buku cerita. Itu siapa? Adik saya. Okey, itu yang untuk menghubungkan ayat utama dengan ayat kecil. Okey, kalau bahawa, kata hubung bahawa untuk menghubungkan ayat yang menjadi pelengkap kepada ayat utama. Okey, menjadi pelengkap kepada ayat utama. Contoh ayat, Jepun mengisytiharkan bahawa perang tersebut telah tamat. Pak Sudin menyatakan bahawa Pak Aziz dimasukkan ke hospital semalam. Okey, itu bahawa untuk ayat yang menjadi pelengkap kepada ayat utama. Okey, kalau untuk kita gunakan bila menyatakan tujuan atau harapan. Bila nak nyatakan tujuan atau harapan, kita gunakan untuk. Contoh ayat dia, tujuan Hamzah bekerja keras untuk kesenangan keluarganya. Okey, bila tujuan atau harapan kita gunakan untuk. Okey, Hamzah bekerja keras tujuannya untuk kesenangan keluarganya. Okey, tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara ialah tugas kita. Okey, tanggungjawab menjaga keamanan negara ialah tugas kita. Itu untuk bila kata hubung untuk, kita gunakan untuk tujuan ataupun harapan. Okey, kalau hingga, kata hubung hingga, fungsi dia untuk memberitahu jarak, waktu atau hak sesuatu. Okey, bila berkaitan dengan masa, kita gunakan hingga. Contoh, Meiling pergi ke kelas tambahan dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, bila masa kita gunakan hingga. Tengok, Meiling pergi ke kelas tambahan dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, jarak masa 8 pagi hingga 10 pagi. Okey, yang kedua, Safawi menyepak bola hingga tercabut kasutnya. Okey, Safawi menyepak bola hingga tercabut kasutnya. Itu kalau hingga bila memberitahu jarak, waktu atau hak sesuatu. Okey, kalau kerana. Kerana ni kita gunakan untuk menunjukkan sebab atau alasan terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. Okey, kata hubung kerana kita gunakan bila nak menunjuk sebab atau alasan berlakunya sesuatu. Contoh ayat dia, Aizuri menangis kerana disengat tebuan. Okey, kerana untuk menyatakan sebab atau alasan. Okey, Aizuri menangis. Aizuri menangis kerana apa? Kerana disengat tebuan. Okey, kerana untuk tujuan sebab atau alasan. Okey, Pak Kudus tidak dapat menyelesaikan kerja-kerjanya di ladang kerana hujan turun dengan lebat. Okey, kerana bila sebab. Kenapa Pak Kudus tak dapat bekerja? Menyelesaikan kerja di ladang. Sebab apa? Kerana hujan turun dengan lebat. Okey, kalau, kata hubung kalau bila menunjukkan syarat. Contoh ayat dia, kalau musuh menyerang lagi, kami akan menentang mereka habis-habisan. Kalau boleh, janji akan menyertai rombongan itu.
Okey, setakat ni semua kita. Faham tak? Faham. Haris faham? Sekuan faham? Faham? Anas okey Anas? Okey. Okey, Ilyas okey Ilyas. Izzat Fari. Okey, semua okey? Sudah jelas? Okey, kalau semua dah jelas, semua dah faham, setakat ini sajalah kelas kita untuk pagi ini. Nanti Ustaz akan bagi kita buku ni, buku ni siapa ada? Buku aktiviti ni. Aktiviti ni buat muka surat 38. Buku aktiviti muka surat 38. Ini kerja rumah untuk hari ini. Nanti kalau dah siap, ambil gambar dan hantar pada Ustaz. Nanti Ustaz akan cek betul atau salah. Boleh? Boleh siapkan? Ya, okey. Kita tutup kelas kita pagi ini dengan surah Wal-Ams. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Ams. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. 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 Bye.